Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa mukjizat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah kita baca minggu lepas makna mukjizat, iaitu perkara luar biasa yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tidak boleh dilakukan oleh sesiapa pun, tidak boleh dikalahkan, kerana mukjizat ini secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala bagi membuktikan orang yang dilantik itu sebenarnya adalah Rasul. Bermula dengan Nabi Adam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Rasul dan Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanyalah membaca kisah cerita Rasul-Rasul di zaman dahulu. Di sini kita akan baca dan memahami di antara mukjizat yang diberi kepada Rasul-Rasul di zaman dahulu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya menjadi suatu hikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam dengan mukjizat, sehingga tidak ada hujah lagi kepada kaumnya yang menentang ajaran Allah yang dibawa. Dan orang yang mendakwah itu menyedari bahawa mereka jahil dan para Rasul itu lebih tahu dari mereka. Allah Ta'ala jadikan mukjizat itu pula mengikut cabaran yang dihadapi oleh Rasul di zaman masing-masing. Contohnya, zaman manusia berbangga dengan ilmu sihir di zaman pemerintahan Fir'aun, maka Allah beri mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam untuk melawan ahli-ahli sihir. Zaman orang berbangga dengan kepahlawanan yang gagah dan kuat, zaman Nabi Daud alaihi salam, Allah mengurniakan mukjizat untuk melawan mereka yang gagah itu. Dia beri mukjizat mengalahkan mereka yang gagah kepada Nabi Daud alaihi salam. Zaman orang berbangga dengan ilmu yang luar biasa, yang pelik, khususnya ilmu perubatan, maka Allah beri mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam yang boleh melawannya, bagi menghilangkan kelalaian manusia bahawa di sana ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjuk melalui Nabi Isa alaihi salam. Zaman orang berbangga dengan ilmu sains dan teknologi, zaman kita hari ini, maka Allah mengurniakan mukjizat ilmu melalui kitab Al-Quranul Karim, termasuk ilmu sains dan teknologi. Tidak boleh mengalahkan Al-Quranul Karim. Bahkan ilmu-ilmu yang lain daripada sains dan teknologi tidak boleh mengalahkan Al-Quranul Karim. Quran adalah jawapan kepada ahli-ahli ilmu bahawa ilmu yang ada pada mereka sedikit saja. Allah Ta'ala beri sedikit saja. Di sana ilmu Allah yang tidak terhingga luasnya. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Qibti di Mesir berbangga dengan ilmu sihir, sehingga menjadi ilmu yang paling dipuja. Dan sesiapa yang mengetahui tentangnya diberi kedudukan yang tinggi. Manakala Fir'aun mengerahkan ahli-ahli sihirnya untuk menentang Nabi Musa alaihi salam.
di mana mereka menunjukkan sihir mereka di tengah medan dengan mencampur tali-tali dan tongkat yang kelihatan bergerak-gerak bagi mengeliru dan menipu manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam mencampurkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, lalu menelan segala ular-ular sihir. Apabila dipegang kembali pula menjadi tongkat, sehingga tukang-tukang sihir Fir'aun tersungkur sujud dan menjadi orang-orang yang beriman dan tetap beriman dan sabar walaupun diseksa oleh Fir'aun. Sebabnya ialah kerana mereka mengetahui tentang ilmu sihir, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS itu bukannya sihir, tetapi mukjizat diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir ia ilmu yang menggunakan sama ada kaedah-kaedah yang diketahui oleh mereka yang belajar, menunjukkan perkara yang luar biasa yang tak dinampak oleh orang dengan mata kasar, menggunakan cepat tangannya dan seumpamanya, ataupun menggunakan bahan-bahan yang boleh menggerakkan sesuatu dimasukkan ke dalam benda itu, melembutkan benda yang keras menggunakan bahan-bahan cecair dan seumpamanya. Di sebaliknya, dan termasuklah juga menggunakan jin, makhluk yang gaib, untuk membantunya supaya menunjukkan perkara yang luar biasa. Ilmu ini menjadi kebanggaan di negeri Mesir di zaman pemerintahan Fir'aun. Barang siapa yang mahir dalam ilmu ini berpangkat besar, jadi pembesar, jadi menteri bersama dengan Fir'aun, disanjung. Maka Allah mengutuskan Nabi Musa alaihi salam, diberi kepadanya mukjizat mengalahkan ilmu-ilmu sihir ini, sehingga menyebabkan ahli-ahli sihir yang kalah beriman kepada Allah. Kerana mereka faham ilmu sihir, mereka tahu ilmu sihir, maka mereka mengerti apa yang ditunjuk oleh Nabi Musa alaihi salam bukannya sihir, itu adalah mukjizat daripada Allah Ta'ala. Lalu mereka tersungkur sujud dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam, dan mereka diseksa, dipotong tangan dan kaki, dibelasah sehingga mereka mati syahid. Disebut dalam Quran, berhubung dengannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa tawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata qala lahum Musa wailakum la tabtaru 'ala Allahi kadhiba فيضحككم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Surah Taha. Artinya, maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang, berkata Musa kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan seksa. Dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan, maka mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka sesama mereka, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Maka timbullah segala tipu daya sihir kamu sekalian. Kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini. Mereka berkata, hai Musa, adakah kamu yang melempar dahulu atau kami yang melemparkan? Berkata Musa, sila lemparkan. Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepada Musa, seakan-akan merayap kerana sihir mereka. Maka Musa merasa takut di dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah orang yang paling tinggi, yakni menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kanan kamu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir itu, dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana sahaja dia datang. Lalu tukang sihir itu tersungkur sujud seraya berkata, kami telah beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia adalah pemimpin kamu yang mengajar sihir kepada kamu semua. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilang, bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu semua pada pangkal pokok kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal azabnya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuslah hukumnya apa yang kamu hendak hukumkan. Sesungguhnya kamu hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar mereka mengampun kesalahan-kesalahan dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah itu lebih baik pahalanya dan lebih kekal dosanya. Ayat-ayat ini dalam surah Taha. Di samping ayat-ayat dalam surah-surah yang lain yang diulang-ulang ceritanya dengan huraian dan penjelasan dan pendekatan yang berbeza. Di sini mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Biasanya kalau buku rekaan manusia, kalau bawa cerita yang berulang, hak tulis aja. Quran tidak. Walaupun disebut berulang-ulang, tetapi dengan pendekatan, cara dan kepahaman yang berbeza. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Kita bertemu dalam banyak surah, macam sama, tapi kedudukan dan pendekatan yang berbeza. Kesimpulannya, daripada semua yang disebut dalam Quran, Allah Ta'ala telah memilih Nabi Musa alaihi salam dibantu oleh Nabi Harun untuk menentang Fir'aun dan kerajaannya yang sangat zalim, yang membeli rakyatnya dengan kekayaan,
dan menakutkan rakyat dengan tipu menggunakan sihir. Ketika dilantik menjadi Rasul, dalam perjalanan balik daripada Madian ke Mesir, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Musa, wahai Musa, engkau dilantik menjadi Rasul. Pergilah pada Firaun, betulkan dia, betulkan kesesatan dia. Dia sangat melampaui batas. Nabi Musa kata dia banyak buat jenayah. Dia dah buat jenayah. Dia bunuh pengikut Firaun, dan berbagai kesalahan Firaun cari dia nak bunuh dia. Macam mana nak berjumpa? Musa kata, pergilah, aku melindungimu. Dan Tuhan suruh tanya Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa memegang tongkat untuk membantu dalam perjalanan. Musa kata, ini tongkat. Tuhan dah tahu tongkat, bukan Tuhan tak kenal tongkat. Pertanyaan kerana sayang kepada Nabi Musa AS, itu maknanya. Ini bahasa yang digunakan. Apa yang ada di tanganmu, wahai Musa? Tangan kanan. Musa kata, tongkat yang saya gunakan untuk menghala kambing. Saya gunakan untuk membantu saya ketika berjalan, dan tujuan-tujuan yang lain, kata Nabi Musa. Nabi Musa dia beri kebijaksanaan menjawab, dan tujuan-tujuan yang lain. Tujuan yang lain tu antara jadi senjata lah. Nak kata orang boleh juga tongkat ni. Nabi Musa tak sebut nak kata orang. Itu beradab di hadapan Allah Ta'ala. Tuhan kata campur tongkat itu. Musa campur, tiba-tiba jadi ular yang terlalu besar. Macam bergegar bumi, menyebabkan Nabi Musa lari ketakutan. Lari, Tuhan kata jangan lari. Tidak layak orang yang aku lantik jadi Rasul ni takut. Lari, dengar Tuhan berfirman. Paling kanan dengar juga supaya je, kiri kanan. Tak boleh nak lari daripada Allah Ta'ala. Tuhan suruh ambil balik ular tu, pegang jadi tongkat balik. Lepas tu Tuhan suruh keluarkan tangan yang dicelup dalam poket. Letak di dada, keluar cahaya. Ini Musa, ini adalah mukjizat yang aku beri kepadamu. Tanda yang aku beri kepadamu bila mu berjumpa dengan Firaun, ini dia, tunjukkan ini. Musa kata, masuk Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, hingga akhir ayat. Wahai Tuhan, lapangkan dadaku, rasa takut lagi, mudahkan urusanku, dan hilangkan simpulan yang ada di lidahku, kerana dia ni gagak, ada gagak sikit bercakap. Minta hilangkan gagak dan gugup bila berdepan dengan Firaun, sehingga mereka faham ucapan saya, wahai Tuhan. Dan minta jadikan saudara saya Harun sebagai pembantu saya, kata Nabi Musa. Allah Ta'ala kata, ya aku lantik Harun jadi Rasul bersama denganmu juga. Pergilah kamu berdua berjumpa dengan Firaun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergi kamu berdua, Musa dan Harun, berjumpa dengan Firaun. Dia ni tagha, melampaui batas, yang sangat zalim, sangat jahat. Faqula lahu qawlan layyina, dan bercakap dengan dia dengan cakapan yang lembut. Tuhan suruh bercakap dengan bahasa yang lembut, jangan dengan bahasa yang kasar. Walaupun dia ni jahat, dia zalim, dia kejam, ucapkan dengan ucapan yang lembut. Ini kita kena faham. Kita nak dakwah, nak ajar orang dengan bahasa yang lembut, jangan bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar orang payah ikut, sedak kita je lah. Guna bahasa katanya sedak kita, sedak puak-puak kita je, sorok, takbir, kuat-kuat. Tapi tak boleh nak ajar orang, mari ikut kita. Ini kena faham balik-balik.
Ini orang kita tak faham. Ini Tuhan kata kepada Nabi Musa, wahai Musa dan Harun, qula lahu qawlan layyina, cakap dengan Firaun dengan bahasa yang lembut, bukan dengan bahasa yang kasar. Nak berhujah, hujah dengan bahasa yang dipahami, bukan dengan cara yang keras. Nak lepas hawa kita je, nak lepas hawa orang yang bersama dengan kita sekadar itu, bukan nak menyelamatkan orang. Gunakan bahasa yang dia faham. Nabi Musa pun pergi masuk untuk berjumpa dengan Firaun. Sudah tentulah nak berjumpa dengan Firaun tu banyaklah protokol-protokolnya, adab dan caranya. Ada patung dan berhala macam-macam. Dalam perjalanan itu Nabi Musa doli ke patung dengan berhala tu, lock dulu, jumpa dengan Firaun terus. Ni dak nak dakwah, kena buang tokok ni dulu, buang ni dulu. Tu dak, kena faham. Ni uslub dan cara yang kita kena faham. Hak mana dulu kita nak ajar orang kepada Islam. Terus menghadap Firaun. Lalu Nabi Musa mengajak Firaun beriman kepada Allah. Firaun kata, ada lagi Tuhan lain pada aku? Kan aku ni Tuhan dah. Musa kata, ya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menjadikanmu semua. Bukan mu ke aku pera dulu? Daripada kecil, masa bodoh aku pera jadi anak aku tanggung mu. Balik-balik lawan aku pula. Tu. Macam learning lah juga. Mu belajar dulu bukan aku tanggung ke? Ni dia. Anda sama je. Ya Musa kata, ya betul lah. Tapi Tuhan telah memberi kurnia kepada aku. Lantik aku menjadi Rasul. Aku nak buktikan. Tunjuk bukti. Lalu Musa campur tongkat dia. Jadi ular. Yang menggerunkan. Lepas tu mengeluarkan tangan daripada rusuknya, mengeluarkan cahaya. Firaun tengok. Rupanya dia ni ahli sihir. Mari kita berlawan dengan ahli-ahli sihir aku. Musa kata sila. Sila, tetapkan hari, tetapkan tempat. Maka Firaun mengerahkan ahli-ahli sihir yang bijak. Seluruh negeri Mesir datang. Dia tentukan harinya, dihimpunkan rakyat beramai-ramai. Ahli-ahli sihir ni tanya pula, kalau kami menang nak beri apa? Macam learning lah. Kalau saya tolong ni nak beri apa? Saya nak beri kawasan mana? Projek mana? Nak latih saya jadi apa? Firaun kata, aku akan jadikanmu orang yang hampir dengan aku, dekat dengan aku. Dekat dengan aku ni jadi orang besar. Apa-apa projek, apa kemudahan aku berilah. Kalau mau berjaya lawan Nabi Musa ni, maka berbanggalah ahli-ahli sihir ni. Lalu bertemulah Musa dengan ahli-ahli sihir. Ayat ni dan ayat yang mengesahkan. Ahli sihir tanya, mu nak buat dulu ke aku dulu? Musa kata, membuat dululah. Lalu ahli sihir mencampurkan tongkat, mencampurkan tali. Maka berlakulah benda-benda yang luar biasa dengan sihir itu, menyebabkan Nabi Musa tergamam. Sifat manusia itu ada. Rasa tergamam, rasa takut, itu ada. Ini sifat manusia yang Tuhan jadikan. Tak usah cakap lah, saya tak takut sikit pun. Tak usah cakap lah. Semua orang ada sifat ini. Dengan sebab itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa Nabi SAW. Aku minta lindung denganmu daripada sedih dan duka cita, lemah dan malas, takut dan kedekut, daripada boleh dipaksa, digagahi oleh orang dan dibebani hutan. Ini doa Nabi. Masuk dalam doa tu berlindung daripada takut. Nabi pun minta doa. Takkan kita lebih pada Nabi, tak takut sikit pun. Anak tu tak tunjuk lah. Tuhan kata,
menyebabkan Nabi Musa mari rasa tergamam melihat sihir ahli sihir ini. Lalu fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka termasuk rasa takut sikit-sikit keadaan dan diri Nabi Musa ni. Lalu Tuhan kata, wahai Musa, campurlah hak dia tanganmu tu. Melalui wahyu dia kata, kan kau beritahu dah tadi kan suruh campur tukar tu. Bila rupanya bila bertemu dengan musuh ni, hak ilmu hak belajar nak lupa kadang-kadang. Macam orang belajar ilmu rimah lah, makam aim gerepok rimah nak baju bismillah tak boleh tau. Tu jadi gitu. Tu ini gamam, ini jadi begitu. Lalu Nabi Musa pun campur tongkat dia. Tongkat tu jadi ular dan menelan segala tongkat tali-tali ahli sihir. Ini luar biasa. Mana boleh telang habis ni. Menyebabkan ahli sihir tersungkur sujud. Sungkur sujud kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihi salam. Menyebabkan Fir'aun sangat marah. Mau ikut dia tak minta kebenaran aku dulu. Kena minta kebenaran dulu rupanya. Aku akan hukummu. Akan kerak tangan dan kaki kamu secara bersilang. Akan sola kamu di umbi pohon-pohon kurma. Nak seksa. Lalu ahli sihir ni kata, hukumlah nak hukum kami. Kami telah beriman dengan Musa dan Harun, dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Musa dan Harun, Rasulnya. Mu ada kuasa, hukumlah kami. Hukumlah kami. Kami sanggup apa sahaja hukumlah. Mu boleh hukum di atas dunia ni saja, di hari akhirat mu tak boleh hukum. Menunjukkan bahawa ahli-ahli sihir ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pasal apa tak beri mukjizat mampus lalu Fir'aun tu? Hari ikut kita kan, dah Nabi Musa ni ada mukjizat. Ahli sihir beriman, gunakan mukjizat tu mampus lalu Fir'aun dan pengikut dia. Pasal apa Tuhan beri peluang pula yang zalim ni hukum pula orang yang berjuang ni. Dia keraknya tangan ahli-ahli sihir yang beriman, disolanya. Mengapa Tuhan tak jadikan kebal? Tuhan tak jadikan halangan-halangan, sekat. Tuhan boleh buat macam Abu Jahal nak hembah batu atas Nabi dan pengikutnya tak sapa dan lari. Tuhan boleh buat begitu. Kadang-kadang Tuhan buat begitu, kadang-kadang Tuhan izinkan. Nabi Yahya disembelih. Kepada umat Muhammad SAW pula yang tidak Nabi ni kena hukum. Kita berjuang Islam kena hukum pula. Kalau di Mesir tu kena hukum gantung. Ulama-ulama kena hukum gantung di Mesir zaman pemerintahan sosialis. Di Iraq begitu juga kena hukum gantung, kena hukum bunuh mereka yang berjuang Islam. Kena penjara. Pasal apa Tuhan tak boleh halang? Tuhan boleh halang ini semua. Tetapi Tuhan nak pilih di kalangan orang-orang yang beriman ini mereka yang mendapat martabat tinggi pada hari kiamat. Tuhan sebut, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Ayat Quran kata begitu. Allah Ta'ala buat begitu kerana Allah Ta'ala nak buktikan orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Imannya bohong. Kalau sekiranya Tuhan buat begitu, benda pelik ni, orang yang zalim tak mampu nak buat, maka ramailah puak-puak munafik mengaku beriman belaka. Puak-puak munafik ini mari penuh mulut saya beriman juga, tapi hatinya munafik. Tuhan nak pilih orang beriman dan Tuhan nak pilih di kalangan orang yang beriman itu
orang yang mati syahid, orang yang diseksa, orang yang masuk penjara. Wala yamhaqallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah Ta'ala buat begitu kerana Allah Ta'ala nak tapis alladhina amanu, orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala nak buktikan siapa yang beriman, siapa yang kafir. Di mana pilihan Allah yang Maha mengetahui, kita tak tahu. Sama ada orang alim, orang jahil, orang cerdik, orang bodoh, tak ke. Ada orang cerdik, orang alim, tapi kafir. Buat apa? Ada ilmu, tak pakat gawa. Ada orang bodoh, tak ada ilmu, dia beriman, sanggup mati, sanggup kena hukum. Ini walimahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah Ta'ala nak tapis orang yang beriman dan membinasakan orang yang menentang Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga dengan percuma? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum terbukti lagi apa yang ada dalam ilmu Allah, orang yang benar-benar sabar kerana dia Islam, dan orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Di sinilah mengapa Tuhan izinkan Fir'aun membunuh ahli-ahli sihir yang beriman. Nabi Musa tak mampu dibunuhnya. Fir'aun tak boleh nak buat Nabi Musa. Tuhan halang lagi. Tapi orang yang beriman ni mati. Pasal apa Musa tak mati sama? Kerana tugas Musa tak habis lagi, panjang lagi. Orang yang Tuhan nak panggil cepat masuk syurga dulu. Ini dia. Ini kita kena faham. Kerana alam kita bukan alam dunia saja. Ada alam kubur dan ada alam akhirat. Ini kita kena faham. Kena faham. Pasal apa ada kalangan kita yang kena tangkap, kena jail, kena hukum, kena bunuh, kena apa. Ada kalangan duduk di luar tak ada apa-apa pula. Ini Tuhan dah pilih begitu. Tuhan pilih. Pilih kerana nak membersihkan kumpulan-kumpulan Islam ini sehingga hari kiamat. Dan kita kena sedar bahawa hari yang sebenar, hari kiamat, hari yang selama-lama, hari dunia ni hari ujian, hari manusia menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Itu zaman Nabi Musa AS. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangkitkan Nabi Isa AS, ilmu perubatan menjadi sesuatu yang tersebar di kalangan Bani Israel. Oleh itu menjadi suatu hikmah yang besar apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mukjizatnya mencabar kebanggaan ilmu perubatan pada masa itu, di mana Allah memberi mukjizat kepada Nabi Isa AS dapat menyembuh orang-orang yang buta sejak asalnya, menyembuh penyakit sapak, iaitulah penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati, sehinggalah penyakit sapak, penyakit bala putih di tangan, termasuklah juga juzam, dan menghidupkan orang mati, sehinggalah para pakar perubatan pada masa itu mengakui bahawa apa yang lahir daripada Nabi Isa AS itu adalah mukjizat yang menjadi tanda kenabian dan kerasulannya. Kerana menyembuhkan penyakit dengan doa sahaja adalah di luar batas kemampuan ilmu manusia, dan apa yang berlaku itu adalah mukjizat ciptaan Allah untuk para rasulnya. Firman Allah Ta'ala, qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatika id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa id 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tubri'u bi idni wa id tukhrijul mauta bi idni wa id kafafta bani Israil anka id ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Surah Al-Maidah ayat 110.
Artinya, ketika Allah mengatakan, hai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril. Kamu dapat bercakap dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmat Taurah dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari kitab, dari tanah sesuatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu menebukkan padanya, lalu kamu meniupkan padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan, dan orang yang penyakit sopok dengan izinku. Dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan di waktu aku menghalang-halangi Bani Israel, di waktu mereka mahu membunuhmu, di waktu kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain malaikat sihir yang nyata. Ini pula kisah Nabi Isa AS. Di zaman manusia berbangga dengan ilmu perubatan, ilmu jasad manusia, maka Allah lahirkan Isa melalui ibu dengan tidak ada ayah. Tidak berzina, tak ada ayah dan tidak berzina. Yang bersih, yang sangkau taat kepada Allah. Seorang manusia perempuan yang macam malaikat, yang tidak mengerjakan maksiat. Dipelihara oleh bapa saudaranya Nabi Zakaria AS. Duduk dalam rumah ibadat di Baitul Maqdis, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala jadikan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu daripada tanah. Ayah tak ada, mak tak ada, daripada tanah jadi Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Ibunya tak ada. Begitu. Dan Allah Ta'ala jadikan Isa daripada ibunya ada, ayahnya tak ada. Ini untuk menyatakan kekuasaan Allah yang mesti kita beriman kepadanya. Zaman itu zaman Raja Herodos. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya bersama Nabi Isa AS menjadi Rasul. Berlawanlah ketiga-tiga beranak Nabi ini. Zakaria anaknya Yahya, dan sepupu Nabi Yahya Nabi Isa AS. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat pada Nabi Isa sejak dilahirkan ke dunia. Bila orang Yahudi Bani Israel mengatakan ibu dia berzina, Maryam yang melahirkan anak dengan tidak ada suami, fitnah yang sangat besar, memencilkan diri. Tapi Allah Ta'ala dedahkan juga. Bila orang mari, malaikat beritahu, hai Maryam, mu jangan bercakap, tunjuk ke anak tu. Lalu Maryam tunjuk Isa yang masih merah. Isa bercakap. Bukan pakai kaset dok, susu kaset, tak ada kaset masa tu. Ada orang zaman ni bukan kaset kecil, susu. Ini tidak bercakap. Mereka tergamam mendengar Nabi Isa bercakap dalam keadaan baru dilahirkan ke dunia. Ini kuasa Allah Ta'ala. Dan akhirnya dilantik menjadi Rasul. Berjuanglah tiga beranak ni menentang Raja Herodos. Herodos menyembelih Nabi Yahya, kemudian menggergaji Nabi Zakaria. Nabi Yahya disembelih, Zakaria digergaji, mati. Lalu mereka nak tangkap, nak bunuh Nabi Isa. Dan Allah Ta'ala pelihara Nabi Isa secara mukjizat. Diangkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Nabi Isa, tak boleh salib Nabi Isa. Quran mengatakan Allah Ta'ala angkat Isa ke langit.
Apa yang perlu kita faham? Belum diangkat ke langit, Nabi Isa dikepung oleh tentera Herodos. Nabi Isa berkata, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua umat Muhammad ambil pengajaran daripada Nabi Isa dan golongan hawariyin. Apabila Nabi Isa berkata, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Lalu berkatalah hawariyin. Ulama mengatakan jumlah mereka 12 orang saja. 12 orang dikepung oleh bala tentera yang beribu-ribu. Tidak gentar mereka mengatakan, kamilah yang menjadi penolong-penolong agama Allah. Yang penting pada mereka 12 orang ni sanggup mati, biar Allah selamatkan Nabi Isa yang masih muda 30 tahun. Mereka biar mati tak apa, sanggup menegakkan agama Allah. Dan Allah menyelamatkan Nabi Isa, dia angkat ke langit. Mengikut riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain, Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, dan dihapuskan orang-orang Yahudi yang balik beramai-ramai berhimpun di Israel, di Palestin pada hari ini. Akan berlaku di akhir zaman. Bila tarikhnya itu bukan kerja kita, itu urusan Allah Ta'ala. Jangan duk pakat letak tarikh berapa tahun, itu bukan hak kita. Hak kita berjuang. Nabi Isa itu hak Tuhan. Hak kita yang dok Nabi ini berjuang untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa yang turun pun akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sama juga. Itu dia. Kerja kita ialah memperjuangkan Islam. Apa yang menarik? Pasal apa Tuhan selamatkan Nabi Isa? 12 orang ni kena bunuh. 12 orang Hawari ini dibunuh oleh Herodos. Diseksa, dipenjara sebahagiannya. Nabi Isa diangkat ke langit. Pasal apa? Kerana Nabi Isa ada tugas lagi di akhir zaman. Adapun Hawari ini sebahagiannya Tuhan nak panggil masuk syurga. Sebahagiannya meneruskan pengajaran untuk memberitahu akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah diatur oleh Allah Ta'ala yang kita kena faham. Yang kita ambil dalam pengajian ini ialah mukjizat yang diberi Nabi Isa AS, yang tak boleh dikalahkan oleh ilmu-ilmu manusia. Menandakan ini mukjizat ilmu daripada Allah Ta'ala. Dengan doa saja orang mati boleh hidup. Doktor ahli perubatan tak boleh nak buat. Dengan doa, orang mati dalam kubur tubik daripada kubur, pikah bangun dan bercakap Nabi Isa. Dan memang orang kena masa dia hidup dulu. Dan memang orang tu sungguh. Ini bukan sihir, bukan syaitan, bukan yang boleh. Tuhan hidupkan semula dengan kuasa Allah Ta'ala. Ada pun Dajjal di akhir zaman yang akan zahir. Belum Nabi Isa dizahirkan, akan zahir Dajjal, mengaku dia jadi Tuhan. Dadanya panggil ibu bapa kita mati dah, beritahu ini Tuhanmu lah Dajjal ni. Hak dia beri tolong kamu, batu mu, beri senang kamu, ni dia. Kena ikut ni, jangan ikut Allah Ta'ala. Siapa mereka, ibu bapa tak okey mati dah tu, jalan congek-congek. Ni ya, betul ni, kena ikut dia. Itu iblis. Itu syaitan yang merupakan diri dengan ibu bapa kita yang sudah mati. Adapun Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, ini orang tu sungguh dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita faham. Yang kena faham beza antara mukjizat dengan sihir. Wallahu a'lam. Membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dibangkitkan dia dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis, yang tidak membolehkannya belajar dari sesiapa pun untuk mengetahui tentang sejarah umat di zaman silam dan mempelajari peraturan dan perundangan mereka.
Dan dia juga tidak pernah mempelajari ilmu pidato dan meriwayatkan syair atau menciptanya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang paling fasih. Fasih dengan makna nyata, jelas dalam ucapannya, dan boleh mengeluarkan kata-kata yang bernas ketika menyeru manusia kepada din Allah, yakni agama Allah, ajaran Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mengesahkan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak ada lain daripadanya, menyuruh yang ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, dan mencegah kemungkaran, mencegah segala kejahatan dan keburukan, menyatakan hukum Allah ketika dia menunaikan tugas kerasulannya. Tiba-tiba dia ditentang sehebat-hebatnya oleh semua peringkat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hujahnya dengan mukjizat-mukjizat. Yang paling besarnya ialah Al-Quran, di mana Allah mencabar orang-orang yang engkar bila-bila masa saja, supaya membawa satu ayat atau surah sepertinya. Mukjizat yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, ialah Al-Quranul Karim. Di mana letaknya mukjizat Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat ilmu. Berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul di zaman dahulu. Dia beri perkara yang luar biasa, seperti Ibrahim tahan dibakar dalam api yang besar. Nabi Saleh berdoa, batu bukit yang besar mengeluarkan unta. Nabi Musa, tongkat menjadi ular, keluar cahaya dari tangan. Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit yang tidak boleh diobat oleh ilmu perubatan dan menghidupkan orang mati. Itu perkara luar biasa yang diberi kepada Nabi-Nabi zaman dahulu. Nabi Daud melembutkan besi dengan tangannya sahaja, memicik besi. Nabi Sulaiman boleh berbahasa dengan bahasa binatang, semut yang halus, boleh bercakap dengan semut yang halus, dan menguasai burung-burung yang terbang di udara, yang mustahil boleh dipanggil, boleh dikawal mengikut adat biasanya. Boleh memerintah jin, makhluk yang gaib, jin dan syaitan yang gaib. Itu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat ilmu, merangkumi segala ilmu. Mukjizat yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala nak tutup kerasulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini akan berlakunya kiamat. Dunia ini, langit dan bumi dan isinya akan dihancurkan, dimusnahkan semuanya, dimatikan semua yang hidup. Yang tinggal hanya Allah sahaja. Kemudian Allah melakukan alam kiamat, alam yang baru, dihisap segala manusia, amalan mereka di alam dunia ini. Sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang sedikit kepada manusia. Dengan ilmu yang sedikit kita melihat sendiri
manusia boleh mencipta berbagai-bagai alat yang luar biasa yang tak terfikir di zaman dahulu. Pembesar suara menggunakan mikrofon boleh menguatkan suara yang perlahan. Radio, televisyen memindahkan suara dan gambarnya sekali di tempat yang jauh di seluruh dunia. Manusia boleh berpindah ke tempat yang jauh dengan kapal terbang yang laju dan besar, mendapat maklumat dengan cepat, mengubat penyakit dengan pembedahan jantung dan sebagainya, pemindahan organ manusia yang mati dipindah ke orang yang hidup untuk menyelamatkan orang yang hidup. Itu di antara ilmu yang ada di akhir zaman ini, yang tak ada di zaman dulu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, ada dua agama ahli kitab, iaitu agama Yahudi dan agama Kristian, yang masih ada kitab, iaitu kitab Taurah dan kitab Injil. Taurah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam membawa pembaharuan, menyempurnakan ajaran Taurah dengan Injil. Tiba-tiba kedua kitab ini sudah diseleweng, sudah diubah oleh ulama-ulama yang jahat, yang bersekongkol dengan raja-raja yang zalim, yang mengikut hawa nafsu, menyebabkan Taurah dan Injil diubah, sudah menyeleweng. Ulama-ulama yang ikhlas terpaksa menyembunyikan diri di pulau yang jauh di tengah lautan, di padang pasir, di tengah padang pasir yang jauh dari orang ramai, di bukit bukau. Bukan betapa nak cari jin, tidak. Mereka beruzlah membawa agama-agama yang benar untuk mempertahankan akidah. Mereka tak mampu nak melawan penyelewengan yang berlaku. Penyelewengan jauh sekali agama syirik, agama Buddha, agama Hindu, agama Majusi dan sebagainya. Itu lebih sesat lagi. Dan Allah Ta'ala mewujudkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar dunia yang dianggap bertamadun, kerajaan yang besar, di samping China, India, Mesir, Habasyah. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang wujud di zaman itu. Semua kerajaan ini zalim, tidak memerintah dengan betul, kecuali Raja Habasyah, raja yang adil, berpegang dengan Injil yang masih ada. Maka Allah melahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dipilih tempat yang jauh, Makkatul Mukarramah, letaknya di semenanjung tanah Arab, semenanjung Arab yang menghubungkan tiga benua, iaitulah benua Asia, benua Eropah dan benua Afrika. Benua yang paling ramai manusia berada. Dan Allah memilih Makkah untuk dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam supaya membawa anaknya Ismail bersama dengan ibu Ismail, isteri Ibrahim Hajar, supaya dibawa ke Mekah. Diletakkan di situ, bumi yang dianggap paling terpencil, jauh daripada orang ramai. Dan kawasan ini akan menghubungkan tiga benua yang besar. Mekah adalah bumi yang dipilih oleh Allah, yang disebut dengan Ummul Qura, ibu segala kampung. Mengikut para ilmuwan kaji bumi, Mekah adalah tanah yang pertama yang dijadikan oleh Allah Ta'ala
sebelum bumi-bumi yang lain. Mekah adalah bumi yang pertama. Di situlah letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memulakan zuriat Ibrahim daripada Ismail alaihi salam. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada apa. Diletakkan di situ. Dan Allah memunculkan air Zam-Zam. Bila ada air, maka datanglah orang, iaitulah penghuni padang pasir yang payah air. Duduk di situ. Maka dibentuk kabilah Arab di situ. Kabilah Quraisy yang dianggap menghadapi hidup yang paling mencabar. Allah Ta'ala jadikan hati mereka cenderung duduk di Mekah, tak mau pergi tempat lain. Tetapi bagaimana mereka nak hidup dengan air Zam-Zam sahaja? Maka Allah mewujudkan keadaan yang disebut li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman kepada penduduk Quraisy, kelaziman mereka rihlat asy-syita', mereka melakukan perjalanan di musim sejuk, was-saif, dan perjalanan di musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam, ke Syria, di mana Yaman adalah pelabuhan, pengkalan kepada pedagang-pedagang daripada Asia dan Afrika. Datang ke Yaman, berkumpul di situ, mereka berniaga, menjual barang-barang dagangan mereka. Maka Quraisy datang ke Yaman untuk mencari barang dibawa balik ke Mekah bagi keperluan hidup, kerana Mekah tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa hasil. Kemudian mereka pergi pula ke Syam, Rihlat as-Saif. Syam adalah pengkalan kepada pedagang-pedagang Asia Tengah, Eropah dan Afrika. Mekah dijadikan oleh Allah pertemuan perdagangan di antara timur dan barat. Ini perkara yang menakjubkan yang dijadikan oleh Allah, yang kita kena faham. Maka dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Bumi yang tak ada ahli kitab. Orang tak mau pergi padang pasir yang jauh, yang tidak ada asas-asas tamadun, tak ada di situ. Maka tak ada sekolah. Maka dijadikan penduduknya hidup paling mencabar di padang pasir, paling keras dan paling gagah berani. Maka dari kalangan inilah dipilih Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Kalau dipilih Melayu, tak erok. Pilih orang putih, tak erok. Pilih Cina, tak erok. Pilih India, tak erok. Pilih Afrika, tak erok. Dipilih berbangsa Arab yang dididik oleh Allah keras. Sampai hari ini pun keras. Suka berperang, suka berbalah, suka berkelahi. Tetapi mereka dididik dengan mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan oleh Allah paling bijak, paling cerdik, paling pandai. Dalam masa yang sama, Petah bercakap, di mana orang Arab yang tak sekolah ini, mereka hidup, mereka melahirkan perasaan-perasaan mereka dengan syair-syair yang dikarang, dengan pidato-pidato, dengan ucapan-ucapan yang bernas, ucapan yang bernas. Syair-syair ini setelah ada sedikit orang Arab pandai membaca dan menulis, dipilih syair-syair yang baik. Mereka berbangga dengan syair-syair yang baik, sajak-sajak yang baik, yang dikenal dengan Al-Mu'allaqatus Sab'ah,
Iaitulah 7 syair yang digantung di Kaabah. Mereka memuliakan Kaabah. Mereka memuliakan penyair-penyair. Maka syair-syair yang hebat ditulis pada berulang, digantung di Kaabah. Syair yang hebat memuji perempuan, memuji arak, memuji hawa nafsu. Syair, kata-kata yang hebat. Dan ada juga memuji akal fikiran yang baik, bercampur aduk. Diletaknya di Kaabah Al-Mu'allaqatus Sab'ah, merupakan bahasa Arab, bahasa yang hebat. Ahli-ahli pidato yang hebat disebut oleh Nabi SAW, wa innal minal bayani la sihra. Sesungguhnya kata-kata yang indah boleh menarik orang macam sihir, kata Nabi. Ini kehebatannya. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bumi yang tak ada sekolah, yang tak ada apa. Dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Dimatikan ayah, dimatikan ibunya. Berpindah pada datuknya ataupun tokinya. Berpindah pada bapa saudaranya. Tak ada peluang untuk belajar. Tak ada peluang untuk mengaji. Tapi dibentuk dalam keadaan akal yang paling bijak. Dijadikan oleh Allah paling pandai. Bercakap, berhujah. Diturunkan kepadanya wahyu Al-Quranul Karim. Dibawa oleh malaikat Jibril. Ayat-ayat yang dibaca, firman Allah Ta'ala yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala turunkan Quran melalui malaikat Jibril. Kalamnya, kalam Allah yang asal, kalam Allah lah. Boleh diturun dalam bahasa Ibrani, diturun dalam bahasa apa-apa sahaja bahasanya. Itu kalam Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Dibawa oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang hebat. Penyusunan daripada Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Penyusunan ayatnya menggerunkan penyair-penyair, menggerunkan ahli-ahli pidato, tak boleh lawan. Susunan ayat termasuklah ilmu yang ada di dalamnya. Ilmu yang ada dalam Quran itu mengalahkan ulama-ulama ahli kitab Yahudi dan Kristian, mengalahkan ahli-ahli sains, mengalahkan penyair dan ahli pidato. Ini mukjizat Al-Quran. Kita yang tak mengaji sekolah, tak mengaji apa, terutama bawa ilmu salah, baca qul huwallah baliklah macam itu, tolol tu bodoh. Ini orang bodoh. Ada iblis pula, ada orang ikut. Ada orang ikut pula, hak bodoh-bodoh lah ikut tu. Nak ikut hawa nafsu. Ini dibahas secara ilmu, bukan secara bodoh. Menyebabkan ahli-ahli ilmu yang ikhlas dengan ilmunya masuk Islam. Bila mendengar Quran, Raja Habasyah yang disebut tadi, raja yang berpegang dengan Injil, bila orang yang jahat, yang zalim di Mekah nak ikut hawa nafsu, mereka merasakan kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak boleh minum arak, mereka tak boleh berjudi, mereka tak boleh berzina, mereka tak boleh tipu orang, tak boleh rasuah, tak boleh rampas harta orang, tak boleh kecek rakyat. Mereka merasakan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalang hawa nafsu mereka. Lalu mereka menggunakan hawa nafsu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melawan habis-habisan, menyeksa sahabat-sahabatnya yang lemah. Sahabat-sahabat yang kuat tak berani diseksa, tak berani dipukul. Nabi mereka tak berani kuat, tak berani buat, kerana dilindungi oleh Allah dan dilindungi oleh keluarganya yang kuat, yang masuk Islam, yang tak masuk Islam.
melindungi Nabi SAW, keluarganya yang masuk Islam, melindungi Nabi, keluarganya yang tak masuk Islam, tapi semangat keluarga, melindungi Nabi SAW, mereka tak boleh buat. Maka sahabat-sahabat yang terpencil, yang lemah, dizalimi. Lalu Nabi suruh yang tak dapat dikawal ini berhijrah ke Habasyah. Dipimpin oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib. Hijrah yang kedua pergi ke Habasyah. Bersahabat-sahabat yang lemah pergi ke Habasyah. Lalu pemimpin Quraisy Mekah menghantar orang yang bijak, Ammar bin As dan Suhaib bin Ammar. Dua orang duta yang dihantar ke Habasyah untuk memujuk Raja Habasyah menghalau orang Islam yang berhijrah. Dia bawa dengan hadiah barang yang mahal daripada Syam, daripada Yaman, yang dibelinya nak beri hadiah Raja Habasyah. Raja yang baik ini nak siasat dulu. Dipanggilnya orang Islam, maka datanglah Ja'far bin Abi Talib. Ditanya Ja'far apa dia Islam. Lalu Ja'far menerangkan apa dia Islam. Raja termenung dan berfikir mendengar. Ja'far tanya siapa baca wahyi yang diberi kepada Rasul itu. Lalu Ja'far membaca Quran. Raja Habasyah dan padri-padri yang mendengar Quran menangis. Keluar air mata. Ini mukjizat Al-Quran. Wa idza sami'u ma anzalallah. Bila mereka mendengar apa yang Allah turunkan, berlinang air mata mereka. Ini orang yang berilmu, yang ikhlas. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat. Menyebabkan Raja Habasyah masuk Islam. Dan menghalau Ammar bin As dan Suhaib bin Ammar. Dua orang duta yang dihantar. Dipulang balik hadiahnya. Dan rakyatnya memberontak. Rakyat memberontak kerana raja masuk Islam. Maka Raja Habasyah suruh Ja'far dan orang Islam naik ke kapal, tunggu di laut. Kalau kami menang, mari balik. Kalau kami kalah, selamatkan diri. Biar kami mati. Islam sungguh, bukan Islam main-main. Sanggup berperang dengan rakyat dan parti-parti yang memberontak. Dan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Raja Habasyah. Dan dia tulis surat kepada Nabi. Surat ditulis kepada Nabi. Wahai Rasulullah, sekiranya saya mampu berjumpa Rasulullah berjalan kaki, saya akan pergi berjalan kaki, menunjukkan keimanannya, dan dia mati sebelum berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi duduk di Madinah, berkata bersahabatnya, Jibril beritahu Raja Habasyah sudah mati. Bangun, kita bersemayang untuk jenazahnya. Ini sunnah sembahyang ghaib kepada saudara kita yang jauh, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Raja Habasyah masuk Islam bila mendengar Quran. Quran adalah mukjizat. Banyak padri-padri yang baca Injil, yang baca Taurah, lepas tu baca Quran. Mereka dapati Taurah dan Injil tulisan manusia, bukan wahyu. Tulisan manusia diubah oleh orang. Bila baca Quran, mereka dapati Quran ni betul-betul firman Allah. Manusia tak boleh buat. Beberapa padri masuk Islam. Pendeta-pendeta Yahudi masuk Islam bila mendengar Quran. Dan hari ini ahli-ahli sains, ahli sains daripada Rusia, daripada England, daripada Amerika, daripada Perancis, daripada Jerman masuk Islam. Cuma tak dimasuk surat khabar ni jahat. Termasuklah orang Islam sendiri pun tak bawa berita ni, ikut orang putih. Ahli-ahli sains ni masuk Islam. Ahli undang-undang, ahli apa-apa saja, ahli politik, yang macam-macam, bila baca Quran, mereka percaya Quran adalah mukjizat. Semua ilmu. Ahli-ahli sihir yang insaf masuk Islam. Quran adalah mukjizat. Tak boleh lawan dengan ilmu sihir, dengan ilmu sains, ilmu apa sekalipun.
Quran adalah mukjizat. Nak tahu mukjizat Quran ni, kita kena tahu Quran tu. Tahu makna dia. Tahu maksud dia. Tahu huraian dia. Tahu hukum hakam dia. Baru tahu mukjizat dia. Kalau buta Quran, apa lagi buta huruf? Buta bahasa Arab. Macam mana nak tahu Quran? Nak tahu dia tak boleh dengan terjemahan. Dengan terjemahan saja tak boleh. Mesti tahu bahasa Arab itu. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya. Dalam ilmu balaghah itu pula ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ini ilmu mengetahui makna dia. Penyusunan ayat dia, adab Arabi, sastra Arab. Mempelajari sastra Arab, baca syair-syair orang Arab zaman dulu. Tengok Quran. Kehebatan Quran. Ini dia. Termasuklah ilmu-ilmu lain. Boleh menolong untuk memahami Quran. Setelah tahu baca Quran, tahu makna maksud dia, orang yang mengaji angkasa lepas, tengok Quran. Betul tak Al-Quran kata tentang bumi, tentang langit, tentang matahari, tentang bintang-bintang? Betul Al-Quran kata. Orang mengaji apa pokok kayu, kaji apa pokok kayu, tengok Quran sebut tentang pokok kayu. Betul ke tak? Betul. Orang mengaji ilmu hayawan, tengok binatang macam mana. Betul tak Quran kata? Betul sungguh. Orang mengaji ilmu perubatan tentang diri manusia, jantung dia, mata dia, saraf dia. Betul tak dengan Quran? Betul Quran kata. Banyak kajian-kajian dahulu yang bercanggah dengan Quran, mereka kata Quran tak betul. Quran ni tak betul. Quran kitab yang diturunkan di zaman unta, bukan di zaman sains dan teknologi. 1400 tahun dulu, sekarang abad yang ke-21. Macam mana nak ikut Quran? Mereka guna alat-alat moden, alat-alat yang canggih. Tengok langit, tengok bumi, tengok segala kejadian. Baca balik Quran, serupa dengan Quran. Ini mukjizat ilmu yang ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran. Contoh yang paling dekat dengan kita. Quran kata pencuri dipotong tangan. Perampok penyamun kalau bunuh dibunuh. Bunuh dengan ambil harta, dibunuh dan disolib. Kalau ambil harta dibuang daerah. Ni Quran kata. Manusia buat undang-undang sendiri. Pencuri makin banyak, perampok makin ramai, makin canggih, tak boleh mengatasi masalah. Balik pada hukum Quran, tapi degil juga. Degil tambah ikut Quran. Quran kata arak tu haram. Dikaji arak mendatangkan mudarat, tidak ada kebaikan daripadanya. Kecuali arak digunakan untuk jadi cuka. Di perang lama, lepas tu jadi cuka, jadi makanan yang menyihatkan badan. Bukan masa diarak. Diambil alkoholnya untuk dijadikan obat dan bahan-bahan yang lain. Bukan untuk mengangkat darah, tidak. Ini dia. Apa hikmah Tuhan jadikan arak? Hikmahnya ialah untuk jadi cuka dan untuk ambil bahan-bahan daripadanya. Itu dia kena faham. Bukan untuk minum. Begitulah candu dan dadah, apa hikmah Tuhan buat. Hikmah dia kena tengok, kaji dari sains. Capur ni jadi obat. Capur ni jadi benda-benda ni. Ini dia. Bukan tujuan untuk rosakkan akal. Semua makhluk yang Tuhan buat ada kebaikan. Di mana ahli-ahli sains yang mengkaji, baca Quran, betul Quran. Kalau lawan Quran, jawab dia rosak dunia. Punah dunia. Punah jahanam. Hari ini kita lihat dunia dalam keadaan punah jahanam, dalam keadaan kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un.
Telah zahir kerosakan di darat dan di laut, Tuhan kata. Di darat pun rosak, di laut pun rosak, di udara pun rosak. Kalau sebut udara, orang Arab tak erti zaman dulu. Hari ini baru kita faham. Bila rosak di darat, rosak di laut, di udara pun rosak. Semuanya rosak. Dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri, Tuhan kata. Tangan manusia buat salah. Tuhan jadikan kerosakan itu supaya mereka sedar. Mudah-mudahan mereka balik pada Allah. Balik pada Allah tu balik macam mana? Balik pada Al-Quranul Karim. Balik pada hadis Nabi SAW yang mengajar bagaimana nak beramal dengan Al-Quranul Karim. Itu dia. Balik pada ulama-ulama yang memahami Quran dan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana nak beramal dengan Quran itu. Itu caranya. Inilah mukjizat Al-Quran yang kita kena faham. Seterusnya ayat-ayat Quran yang mencabar. Mereka yang nak lawan sila buat macam Quran. Kita akan baca minggu depan. Wallahu a'lam.